Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua yang akan menonton video yang akan kumpulan 2 sampaikan ini. Pada hari ini, kumpulan 2 akan membentangkan tentang Perlembagaan Malaysia, konsep dan cabaran dalam menjadi tiang seri integrasi masyarakat etnik. Akan tetapi sebelum itu, saya dan ahli kumpulan saya akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu sebelum membentangkan berkenaan topik ini. Nama saya ialah Ammar Fahim bin Aziz dan bersama saya ialah saudari Nur Aisyah binti Muhammad Nur dan saudara Muhammad Zul Azmi bin Muhammad Azizi. Kami akan membincangkan tentang Perlembagaan Malaysia dari segi pengenalan kepada perlembagaan, isi kandungan kepada perlembagaan dan cabaran dalam menjadi tiang seri integrasi masyarakat etnik akan perlembagaan tersebut. Saya akan mulakan dengan definisi perlembagaan. Apakah itu yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, perlembagaan bermaksud Undang-Undang Dasar Pemerintahan Sesebuah Negara secara tidak langsung. Perlembagaan membawa maksud satu set peraturan tentang hak, kuasa dan prosedur serta tanggungjawab pihak yang mengawal dengan menjaga hubungan di antara pihak kerajaan dengan pihak kerajaan yang lain dan juga antara pihak kerajaan dengan rakyat awam. Perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara dan berperanan sebagai panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada di pihak kerajaan atau rakyat. Konsep perlembagaan. Perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi kehulurannya. Ia juga dianggap sebagai panduan dalam mengatur dan menyelaras pemerintahan sesebuah negara dan pembentukan undang-undang sama ada bagi pihak kerajaan atau rakyat atau sesiapa sahaja. Perlembagaan ini umumnya dibahagikan kepada dua jenis, iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Jenis perlembagaan. Seperti yang sedia maklum, ada dua jenis kepada perlembagaan ini, perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan bertulis bermaksud perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu kanun atau dokumen, sukar dipindah kecuali wujud peruntukan dalam perlembagaan yang membenarkannya. Manakala perlembagaan tidak bertulis membawa maksud semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti adat resam dan tradisi, undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen dan keputusan-keputusan mahkamah. Antara contoh negara yang menggunakan perlembagaan bertulis ini ialah negara kita iaitu negara Malaysia. Manakala perlembagaan tidak bertulis pula digunakan oleh negara seperti negara New Zealand. Tujuan perlembagaan. Kenapakah perlembagaan ini dicipta dan digunakan? Antara tujuan perlembagaan ialah mewujudkan satu pemerintahan yang adil, mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah, mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat sebagai alat penyelesaian masalah, menjamin riwayat negara dan bangsa, menjamin keamanan dan kestabilan negara. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan mewujudkan satu pemerintahan yang adil? Kewujudan perlembagaan dari segi sejarahnya adalah berdasarkan tolak ansur antara kaum dalam beberapa perkara seperti hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu, agama Islam dan lain-lain lagi. Dalam hal ini, walaupun perlembagaan memperuntukkan agama Islam sebagai agama persekutuan atau agama rasmi negara, tetapi agama lain juga bebas diamalkan di Malaysia. Peruntukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara juga ada kelonggarannya apabila bahasa-bahasa lain juga boleh digunakan. Manakala dalam perkara hak keistimewaan orang Melayu, YDPA tidak sahaja menjaga kepentingan orang Melayu tetapi kaum lain juga mendapat perlindungan yang sewajar dia dan secukupnya. Peruntukan ini adalah untuk melahirkan satu bentuk pemerintahan yang adil dan tidak menitik beratkan satu kaum sahaja. Untuk mengelakkan penyalahguna kuasa oleh pemerintah sebagaimana yang digariskan dalam perlembagaan, terdapat beberapa peruntukan tertentu yang khas untuk YDPA dan raja atau yang di-Pertua Negeri. Dalam hal ini, walaupun baginda mempunyai bidang kuasa tertentu, tetapi segala tindakan mereka adalah tertakluk kepada perlembagaan. Jadi ini dapat mengelakkan penyalahguna kuasa oleh pemerintah. Seterusnya ialah mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat. Perlembagaan bukan sahaja memperuntukkan kuasa kepada pemerintah tetapi juga kepada rakyat melalui kebebasan hak istimewa orang Melayu,
Keadaan ini secara tidak langsung akan membentuk pembahagian kuasa dan dapat mengelakkan daripada dominisasi kuasa oleh sesuatu pihak. Dalam hal ini, pemerintah ada had perkara yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan rakyat juga mendapat uh, pengawalan yang sama. Sebagai alat penyelesaian masalah, perlembagaan sesungguhnya telah menjadi undang-undang tertinggi negara dan menjadi rujukan utama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri. Malahan, apa-apa masalah dalam pembuatan undang-undang atau rujukan apa-apa hukuman kepada seseorang warga negara adalah berdasarkan perlembagaan. Menjamin riwayat negara bangsa. Perlembagaan sememangnya berperanan penting dalam menentukan hala tuju perjalanan pentadbiran negara. Malahan perlembagaan sendiri adalah asas kepada pembentukan demokrasi di Malaysia. Justru itu, pembentukan perlembagaan akan mengekalkan identiti negara bangsa Malaysia kerana ia telah mencorakkan sistem pentadbiran dan perjalanan undang-undang negara. Akhir sekali, ialah menjamin keamanan dan kestabilan negara. Perlembagaan yang berfungsi sebagai alat penyelesaian masalah, mengawal kedudukan rakyat dan pemerintah. Alat penyelesaian masalah sesungguhnya telah berjaya membentuk keamanan dan kestabilan negara. Ini memandangkan terdapat sekatan dalam perlembagaan yang mengawal pergerakan setiap warga negara Malaysia walaupun mereka diberi kebebasan dan keistimewaan tertentu. Tetapi kebebasan dan keistimewaan ini adalah haknya apabila adanya perkara-perkara yang difikirkan perlu untuk menyekat kebebasan mereka. Seterusnya ialah Perlembagaan Malaysia. Apakah yang menjadi undang-undang kepada Perlembagaan Malaysia ini? Perlembagaan Malaysia adalah sebuah dokumen yang mengandungi undang-undang yang tertinggi di Malaysia dan menjadi panduan kepada segala undang-undang di Malaysia. Ia telah dibentuk berasaskan dua sumber iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perjanjian Kemerdekaan 1957. Perlembagaan ini mengandungi 183 perkara dan 15 bahagian yang menyentuh pelbagai aspek seperti pemerintahan dan hak. Ia juga menyentuh bidang badan perundangan, kehakiman dan eksekutif, kedudukan agama Islam, kewarganegaraan, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu, dan membentera Sabah atau Sarawak dan lain-lain. Ia berperanan bagi mewujudkan pemerintahan yang adil, mengelak salah guna kuasa, menjadi alat penyelesaian masalah dan mengekalkan riwayat bangsa dan negara. Dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 pula menyebut tentang perkara-perkara seperti berikut. Sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan 11 buah negeri. Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Konsep Raja Berperlembagaan diwujudkan. Senarai persekutuan dan senarai negeri dibentuk. Pesuruhjaya Tinggi menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Syarat kerakyatan diperketatkan dan prinsip jus soli iaitu kewarganegaraan hak lahir diperkenalkan. British mengiktiraf semula ketuanan Melayu sebagai asas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Institusi Raja Melayu dikekalkan dengan bidang kuasa dan kedudukannya tertakluk dalam pentadbiran dan setiap negeri mengadakan perjanjian dan perlembagaan bertulis yang dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Negeri. Manakala dalam Perjanjian Kemerdekaan 1957 menyebut tentang perkara-perkara seperti berikut. Sebuah kerajaan persekutuan dibentuk dengan nama Persekutuan Tanah Melayu yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, pembentukan sebuah parlimen yang mempunyai Dewan Rakyat dan Dewan Negara, Perdana Menteri sebagai ketua pentadbiran negara dengan dibantu oleh sebuah kabinet, agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kerakyatan terbuka kepada sesiapa sahaja yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu dan kerakyatan secara permohonan dengan syarat tertentu juga diberi pertimbangan. Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan tanpa mengurangkan hak warga negara yang lain. Sejarah penggubalan Perlembagaan Malaysia. Asas Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Berikutan kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya persekutuan pertama pada tahun 1955, Tunku Abdul Rahman Putera telah dipilih sebagai Perdana Menteri pertama. Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merupakan langkah pertama ke arah membentuk kerajaan sendiri selepas Britain telah bersetuju untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada 1956.
Untuk tugas penggubalan perlembagaan, kerajaan British telah menubuhkan sebuah jabatan kuasa kerja yang terdiri daripada wakil-wakil kerajaan British, penasihat majlis raja-raja dan pemimpin parti. Pada Januari 1956, Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan ke London untuk membincangkan soal penggubalan perlembagaan persekutuan dan merundingkan tarikh kemerdekaan untuk negara. Pada Mac 1956, suatu suruhanjaya perlembagaan diketahui Lord Reid telah ditubuhkan untuk merangka dan meneliti perlembagaan persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya tersebut telah mendapatkan pandangan parti-parti politik, persatuan-persatuan bukan politik dan individu tentang bentuk negara dan bangsa bagi negara ini. Dalam proses runding cara itu, satu memorandum daripada Parti Perikatan telah mendapat keutamaan. Memorandum berkenaan yang disebut sebagai Pakatan Murni iaitu persetujuan secara bertolak ansur demi kepentingan bersama serta persetujuan menghormati hak-hak orang lain menyentuh 5 perkara utama iaitu kedudukan Raja Melayu, kedudukan agama Islam, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan kerakyatan sama rata. Perlembagaan yang digubal Suruhanjaya Reid ini diiktiraf Jawatan Kuasa Kerja sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mulai tarikh kemerdekaan negara iaitu pada 31 Ogos 1957. Apabila Sabah dan Sarawak menyertai Persekutuan Tanah Melayu pada 1963, beberapa peruntukan perlembagaan telah dipindah dan nama negara ditukar kepada negara Malaysia dan menjadi Perlembagaan Malaysia yang diguna sehingga hari ini. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang perihal kandungan perlembagaan. Di sini saya akan menerangkan tentang dua perihal utama di dalam perlembagaan. Ini adalah untuk memberi sedikit penerangan tentang isi kandungan perlembagaan sedikit supaya kita boleh mengetahui apakah antara perkara yang dikandung dalam perlembagaan. Perlembagaan Malaysia telah mengambil kira perkembangan sejarah Malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan. Hal ini kerana perkembangan sejarah ini adalah penting untuk membentuk perlembagaan yang mewujudkan negara demokrasi dan adil terhadap semua pihak. Oleh sebab itu, beberapa perkara telah diambil kira sebagai contoh kewarganegaraan, bahasa, agama dan kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kebebasan hak asasi. Membincangkan tentang hak asasi manusia, salah satu peruntukan utama dalam perlembagaan Malaysia adalah berkenaan hak asasi rakyat Malaysia. Hal ini adalah hak-hak asasi ataupun kebebasan rakyat Malaysia telah diperuntukkan dalam bahagian 2 perlembagaan. Hak asasi manusia atau rakyat Malaysia telah terbahagi kepada 2 jenis kebebasan, iaitu kebebasan mutlak dan kebebasan terhad. Oleh itu, mari kita lihat kepada beberapa jenis kebebasan yang diperuntukkan di dalam perlembagaan. Hak asasi rakyat Malaysia yang pertama adalah kebebasan diri. Apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan diri? Kebebasan diri adalah kebebasan seorang rakyat Malaysia yang mana tidak ada walau seorang manusia yang boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan diri melainkan dengan hukuman undang-undang. Sebagai contoh, tidak ada seorang manusia pun di Malaysia, rakyat Malaysia, yang boleh dibunuh atau dipenjarakan tanpa sebab. Ini kerana kebebasan diri merupakan salah satu peruntukan di dalam perlembagaan. Seandainya seseorang itu ditangkap, maka dia perlu menyediakan peguam bela untuk membela dirinya daripada dihukum. Begitu juga kalau seseorang itu ditangkap dan tidak dilepaskan, dia hendaklah dibawa ke magistrate dalam tempoh 24 jam. Sekiranya dia tidak dibawa ke magistrate dalam tempoh 24 jam, maka hukuman ke atasnya boleh digagalkan. Kebebasan yang kedua adalah keselamatan dari segi undang-undang. Setiap individu atau rakyat Malaysia berhak mendapat perlindungan yang sama dari segi undang-undang. Sebagai contoh, tidak ada rakyat Malaysia yang boleh dibezakan disebabkan oleh agama, bangsa, keturunan dan juga tempat lahir. Contoh diberikan sekiranya seseorang itu membunuh saudaranya yang lain, tak kira walaupun dia adalah bangsa Melayu, hukumannya akan tetap sama seperti sekiranya seorang bangsa Cina membunuh saudaranya yang lain. Hal ini telah termaktub dalam Fasal 2
Perlembagaan Persekutuan. Namun begitu, terdapat pengecualian dalam perkara 53 yang memperuntukkan berkenaan layanan istimewa terhadap orang Melayu dan juga kaum Bumiputera di Sabah Sarawak. Namun tidak semua perkara yang melitupi kepada peruntukan layanan istimewa. Antara perkara yang terlibat adalah sebagai contoh permohonan lesen dan juga peruntukan beasiswa. Antara hak asasi rakyat Malaysia yang lain adalah berkenaan larangan buang negeri dan juga kebebasan bergerak. Setiap rakyat Malaysia, tak kira bangsa apa, berhak untuk diberi kebebasan bermastautin dan bergerak bebas, walaupun di mana-mana bahagian persekutuan. Ini bermaksud, sekiranya seorang rakyat Malaysia ingin berpindah daripada Pahang ke Selangor, dia boleh berpindah tanpa ada sebarang sekatan. Dia tidak boleh disekat untuk berpindah tanpa sebab. Hal ini telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 9. Namun begitu, terdapat beberapa bahagian yang masih juga tertakluk kepada Undang-Undang Immigration yang berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh, rakyat Semenanjung yang ingin berpindah ke Sabah Sarawak perlu mempunyai permit kerja ataupun mempunyai pasport yang telah ditetapkan. Manakala rakyat Sabah Sarawak yang ingin berpindah ke Semenanjung, mereka memerlukan hanya kad pengenalan ataupun pasport biru. Terdapat juga sekatan buang negeri atau kebebasan bergerak kepada orang-orang yang telah melanggar hukuman sesuatu negeri. Seandainya seseorang itu dihukum di sesuatu negeri dan dia telah dibuang negeri, maka dia tidak boleh masuk kembali ke daerah tersebut atau negeri tersebut tanpa sebab, dan dia hanya boleh menetap di bahagian-bahagian yang telah ditetapkan. Selain daripada hak-hak asasi manusia, antara peruntukan utama dalam perlembagaan adalah peruntukan keistimewaan. Peruntukan keistimewaan perlembagaan adalah tertakluk kepada kaum Melayu dan juga Bumiputera Sabah dan Sarawak. Menurut perlembagaan, seseorang itu dinamakan kaum Melayu atau orang Melayu sekiranya: pertama, dia menganut agama Islam; kedua, dia bertutur dalam bahasa Melayu sebagai bahasa utama; ketiga, dia mengamalkan adat istiadat Melayu; dan keempat, sekiranya sebelum kemerdekaan dia telah lahir dan menetap di Singapura atau bahagian persekutuan, dan sekiranya selepas kemerdekaan dia telah bermastautin di bahagian persekutuan ataupun Singapura. Oleh sebab itu, Yang di-Pertuan Agong telah mempertanggungjawabkan dengan nasihat Jemaah Menteri dalam menentukan Perizaban Orang Melayu dan Bumiputera Sabah Sarawak berkenaan perkhidmatan awam. Sebelum kemerdekaan, bilangan orang Melayu yang memegang jawatan dalam pentadbiran kerajaan sangat kurang. Hal ini kerana sebelum kemerdekaan, jawatan-jawatan rendah dalam pentadbiran dipegang oleh orang India dan Sri Lanka kerana mereka mahir bertutur dalam bahasa Inggeris. Manakala jawatan-jawatan tinggi pula dipegang oleh orang British sendiri. Oleh itu, perwakilan daripada kaum Melayu, Cina, India telah merangka perlembagaan dan sepakat bahawa bilangan orang Melayu dalam pentadbiran ketika itu mestilah ditambah dan diberi keutamaan. Sejak daripada itu, perkhidmatan awam telah mempunyai keutamaan terhadap orang Melayu dan juga kaum Bumiputera Sabah Sarawak. Selain daripada peruntukan keistimewaan dalam perkhidmatan awam, kaum Melayu dan Bumiputera Sabah Sarawak juga mempunyai peruntukan istimewa dalam bidang pendidikan. Hal ini kerana pendidikan orang Melayu sangat penting untuk mengelakkan kaum Melayu ketinggalan, terutama dalam bidang ekonomi. Pada masa dahulu, kaum Melayu adalah salah satu kaum yang ketinggalan berbanding kaum lain dalam bidang ekonomi dan juga pendidikan. Oleh itu, orang Melayu perlu disediakan kemudahan khas supaya dapat bersaing dengan kaum-kaum lain, khasnya dalam bidang ekonomi. Pasal 2, Perkara 153, Perlembagaan Persekutuan Malaysia juga telah memperuntukkan Yang di-Pertuan Agong untuk bertanggungjawab dalam melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum Bumiputera di dalam pendidikan.
Oleh itu, terdapat beberapa universiti yang dikhususkan untuk kaum Melayu dan juga Bumiputera Sabah Sarawak seperti contoh adalah Universiti Teknologi MARA, UiTM. Bahagian pendidikan asasi juga tertakluk kepada kaum Melayu dan juga Bumiputera Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh, asasi Universiti Malaya, asasi Universiti Teknologi MARA dan juga asasi Universiti Islam Antarabangsa. Namun begitu, Pasal 2 Perkara 153 juga menjaga hak dan kepentingan kaum lain juga, di mana mereka juga berpeluang untuk memohon pendidikan tinggi setaraf dengan kaum Melayu dan juga kaum Bumiputera Sabah Sarawak. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang tanggungjawab dan juga cabaran perlembagaan Malaysia. Perkara yang akan dibincangkan adalah cabaran tentang hubungan etnik di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zul Azmi bin Muhammad Azizi dan saya akan menyambung topik ini daripada kawan saya berkenaan cabaran dalam menjadi tiang seri integrasi masyarakat etnik di Malaysia mengikut Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Di dalam topik cabaran ini saya akan menyentuh dalam 4 aspek, iaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek agama dan budaya, dan aspek yang terakhir sekali adalah aspek politik. Baiklah, kita teruskan kepada aspek yang pertama dalam cabaran ini, iaitu dalam aspek ekonomi. Sebagaimana yang kita tahu, sebelum Tanah Melayu mencapai status kemerdekaan pada 1997, British ini telah mengamalkan satu sistem ataupun satu dasar di Tanah Melayu pada ketika itu, iaitu dasar pecah dan perintah ataupun dikenali sebagai divide and rule, di mana dasar ini adalah diguna pakai untuk semua kaum yang berada di Tanah Melayu pada ketika itu. Kita mengetahui bahawa kaum asal ataupun orang Melayu adalah kaum yang menetap dan tinggal di Tanah Melayu ini, lalu datang imigran kaum Cina dan India yang dibawa masuk oleh kerajaan British untuk memenuhi tuntutan ekonomi dan pasaran pekerjaan di Tanah Melayu pada ketika itu. Jadi di sini cabaran pada ketika itu adalah di mana perbezaan pekerjaan antara kaum-kaum itu sendiri. Kita melihat bahawa British ini telah menggunakan kuasanya untuk mengukuhkan kedudukan mereka di Tanah Melayu pada ketika itu. Jadi mereka telah mengasingkan dan meletakkan kaum-kaum ini pada untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang berbeza di tempat yang berbeza. Contohnya untuk kaum Melayu, mereka dikehendaki untuk tinggal di kawasan desa ataupun dalaman. Dan mereka melakukan aktiviti harian mereka dengan melakukan aktiviti pertanian, iaitu sebagai aktiviti untuk sara hidup mereka. Lalu kaum Cina pula, mereka telah tinggal di kawasan bandar Pelombongan, di mana mereka telah menjadi buruh-buruh di lombong bijih timah yang dirizabkan oleh kerajaan British pada ketika itu. Kerana sedia maklum yang kita tahu bahawa Tanah Melayu pada ketika itu mempunyai lombong-lombong biji timah, sehingga kita telah menjadi negara pengeluar terbesar biji timah di dunia. Dan mereka juga melakukan aktiviti perniagaan di bandar-bandar. Dan kemudian kaum India pula, mereka tinggal di kawasan ladang-ladang dan estate, di mana mereka ini telah diberi ataupun mereka ini telah dikehendaki untuk menguruskan estate-estate kelapa sawit dan getah hak milik kerajaan British pada ketika itu. Jadi terlihatlah di sini bahawa dasar yang diperkenalkan oleh British itu telah memberi manfaat ataupun kelebihan kepada mereka itu sendiri, kerana dasar itu telah menghalang interaksi yang kerap untuk berlaku dalam kalangan kaum-kaum di Tanah Melayu pada ketika itu. Seperti mana yang kita tahu, di mana tempat kita bekerja, di situ kita akan menetap. Dan disebabkan perbezaan pekerjaan ini, bahawa
kaum-kaum ini telah menetap di satu kawasan yang ditetapkan oleh British, seperti mana yang saya sebutkan tadi, secara berpusat, di mana hanya satu kaum sahaja yang tinggal di kawasan tersebut, dan di mana urusan harian mereka dan aktiviti harian mereka, mereka hanya berinteraksi sesama mereka, ataupun lebih tepat lagi, ataupun kaum mereka itu sendiri. Dan mereka menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan harian mereka. Di mana untuk kaum Melayu, mereka menggunakan bahasa Melayu, kaum Cina mereka menggunakan bahasa Mandarin, dan kaum India mereka menggunakan bahasa Tamil. Dan disebabkan perbezaan pekerjaan itu sendiri, ini telah berlaku satu jurang, iaitu penguasaan ekonomi di antara kaum-kaum itu sendiri, di mana umumnya kita mengetahui bahawa pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan ini adalah berlainan, dan mereka mendapat hasil pendapatan ataupun gaji yang berlainan juga. Kita tahu bahawa pekerjaan di bandar ataupun kehidupan di bandar adalah lebih senang berbanding kehidupan di desa ataupun di estate-estate, di mana kita bekerja di bandar itu kita berpeluang untuk mendapat pendapatan yang lumayan, kerana di situ mereka hidup dengan kos sara hidup yang tinggi. Ini telah menimbulkan rasa kurang senang antara kaum-kaum di tanah Melayu itu. Mereka menyatakan bahawa mereka mempunyai kepentingan dalam menyumbang kepada ekonomi negara. Ini dibuktikan bahawa kaum Cina itu telah mendapat pendapatan yang lebih tinggi, iaitu melalui aktiviti pengelumbungan berbanding dengan aktiviti di desa dan aktiviti di ladang. Di mana aktiviti untuk kaum Melayu, mereka mempunyai pulangan sedikit, dan untuk aktiviti kaum India, mereka yang menguruskan estate getah dan kelapa sawit ini, pendapatan mereka bergantung kepada pasaran ataupun nilai getah dan kelapa sawit pada ketika itu. Jika tinggi nilainya, maka makin banyaklah pendapatan yang mereka perolehi pada ketika itu. Jika kurang, maka rendahlah pendapatan mereka pada ketika itu. Jadi habis di situ aspek ekonomi, kita teruskan dengan cabaran dari aspek yang seterusnya, iaitu dari aspek sosial. Dari aspek sosial, bila kita dapat lihat bahawa terdapat kurangnya pencampuran dan interaksi sosial antara kaum-kaum di tanah Melayu pada ketika itu. Hal ini terjadi kerana terdapat pemisahan dari sudut fizikal berikutan dasar yang telah diperkenalkan oleh British, seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitu dasar pecah dan perintah yang memberi kelebihan kepada mereka. Mereka telah memecah belahkan kaum yang ada di tanah Melayu ini, dan mereka telah mengurangkan interaksi antara mereka itu sendiri, di mana mereka adalah jurang pendapatan mereka adalah berbeza, dan lokasi mereka meletak itu adalah jauh antara satu sama lain. Dan kedua, pemisahan dari sudut pendidikan. Seperti mana yang kita tahu, sebelum kedatangan British ini, tanah Melayu ini tidak mempunyai sistem pendidikan yang jelas pada ketika itu. Dan kemudian setelah datangnya British ini, British telah memperkenalkan sekolah vernacular untuk setiap kaum di tanah Melayu pada ketika itu. Di situ terwujudlah sekolah vernacular untuk Melayu, sekolah vernacular Cina, dan sekolah vernacular India. Dan kemudian dibezakan dengan tenaga pengajar itu sendiri, di mana orang Melayu ini kebanyakannya diajar oleh imam-imam masjid, dan mereka mendalami ilmu agama. Dan manakala untuk kaum Cina dan kaum India, mereka telah mengimport ataupun British telah mengimport ataupun mahu masuk tenaga pengajar dari negara asal mereka itu sendiri, iaitu negara China dan negara India. Dari situ mereka telah membawa kurikulum dan sukatan pelajaran yang jelas yang ada pada yang sedia ada pada negara mereka itu sendiri. Di sini terlihat bahawa ketidaksamarataan dari sudut pendidikan itu.
Yang ketiga adalah kontrak sosial, di mana kontrak sosial ini merupakan satu persetujuan atau kesepakatan kaum Melayu dan bukan Melayu untuk memelihara kepentingan bangsa masing-masing di tanah Melayu. Kontrak sosial ini telah digunakan pakai sebagai intipati atau isu utama dalam merangka Perlembagaan Persekutuan 1957. Kontrak sosial ini terbentuk hasil daripada tentangan oleh orang Melayu pada ketika itu kerana British telah memperkenalkan satu gagasan iaitu Malayan Union, di mana gagasan ini di dalamnya terkandung satu perkara iaitu kerajaan secara jusoli yang telah diperkenalkan di dalam Malayan Union ini, yang telah memberi hak kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Ini telah sedikit sebanyak telah menimbulkan ketidakpuasan hati kepada orang Melayu pada ketika itu. Dan sebelum tanah Melayu mencapai status kemerdekaan, orang Melayu telah diberi pilihan oleh British, di mana syarat untuk mereka mencapai status negara mereka haruslah menerima kaum bukan Melayu itu sebagai warga negara tanah Melayu pada ketika itu. Oleh itu, orang Melayu telah menerima kaum bukan Melayu untuk menjadi warga negara, tetapi mereka meletakkan syarat, di mana orang Melayu telah meletakkan 4 perkara yang tidak boleh disentuh oleh orang bukan Melayu pada ketika itu. Perkara yang pertama adalah agama Islam sebagai agama persekutuan. Hal ini telah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana agama Islam merupakan agama rasmi Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Walau bagaimanapun, agama lain bebas untuk diamalkan. Yang kedua adalah hak istimewa orang Melayu itu sendiri, di mana orang Melayu ini telah diberi keutamaan di dalam perkhidmatan awam, ekonomi dan juga peruntukan beasiswa. Dan yang ketiga adalah kedaulatan Raja-Raja Melayu. Ini di mana kita mengetahui bahawa sistem pemerintahan Raja berkuasa mutlak telah dimasukkan dan diperkenalkan dengan sistem berkerajaan dan bernegara yang menggabungkan institusi raja dan institusi rakyat berasaskan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Di dalam perlembagaan ini termaktub bahawa Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara Persekutuan Tanah Melayu. Di mana PDP ini telah menganggotai 3 badan utama kerajaan, iaitu badan eksekutif, legislatif dan judiciary. Dan yang keempat adalah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, di mana bahasa Melayu ini telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai bahasa kebangsaan yang telah menjadi ketetapan dalam semua bidang pentadbiran Sebagai contohnya, dalam bidang pentadbiran undang-undang, kehakiman dan juga mahkamah, bahasa Melayu ini digunakan pakai untuk sepanjang perbicaraan tersebut. Aspek yang ketiga merupakan aspek agama dan budaya. Seperti mana yang kita tahu, dalam ketika ini kaum-kaum terdapat perbezaan etnik dan kaum di dalam negara. Ini telah menjadikan terdapat perbezaan nilai agama dan budaya antara kaum-kaum itu sendiri. Mana seperti mana kita tahu, agama majoriti dalam negara ini adalah agama Islam, tetapi agama lain bebas untuk diamalkan. Dan setiap kaum ini kaya dengan bahasa dan kebudayaan mereka itu sendiri. Maknanya kita sebagai rakyat, kita harus memahami ataupun mengenali bahasa atau kebudayaan sesuatu kaum itu sendiri untuk mengelakkan salah faham atau prasangka. Sekiranya kita faham ataupun nilai tersebut, kita akan lebih memahami sensitiviti agama dan budaya kaum-kaum itu sendiri, supaya dengan ini kita tidak akan tersalah cakap ataupun kita akan menyentuh isu-isu yang sensitif pada agama dan budaya mereka, yang akan sekaligus ini akan menimbulkan satu perasaan yang tidak senang ataupun menimbulkan sentimen perkauman, yang di mana sekarang ini
sentimen perkauman ini semakin menebal dalam kalangan kaum di dalam negara. Dari kita lihat dari aspek yang terakhir iaitu aspek politik, di mana dari aspek politik ini kita dapat lihat bahawa terdapat politik perkauman yang terdapat di negara ini, di mana seperti mana kita tahu setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik masing-masing. Umumnya kita mengetahui bahawa UMNO ini merupakan parti politik untuk orang Melayu, walaupun sebahagian daripada mereka menganggotai parti PAS. Untuk kaum Cina, mereka mempunyai parti MCA, dan kaum India mempunyai parti MIC. Manakala untuk rakyat Melayu Putera Sabah, mereka juga mempunyai parti-parti politik mereka itu sendiri, seperti untuk rakyat Sabah, Parti Persatuan Sabah, dan untuk rakyat Sarawak, untuk Parti Rakyat Sarawak, di mana parti politik ini diguna pakai untuk tujuan utama parti politik ini ditubuhkan untuk memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing, ataupun mereka menyuarakan suara mereka untuk didengari oleh kerajaan, di mana mereka menggunakan politik ini sebagai media untuk mendapatkan hak mereka sebagai penduduk di tanah Melayu pada ketika itu. Tapi ketika ini seperti yang kita tahu, parti politik ini masing-masing tidak mempunyai hala tuju seperti mana pada masa awal penubuhan dulu, di mana mereka telah menggunakan isu-isu sensitif di dalam negara ini, contoh isu keagamaan, isu budaya, dan isu yang mampu menimbulkan kemarahan ataupun menimbulkan semangat perkauman terhadap kaum-kaum yang terdapat di negara ini.